Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkat ini, sama-sama kita berkumpul untuk membincangkan tentang tajuk yang sangat-sangat menarik, iaitu 9 kelas bahan berbahaya ataupun 9 kelas kemerbahayaan. Sehubungan itu, saya memohon kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan penumpuan yang sepenuhnya terhadap taklimat ini. Jadi, sila duduk di tempat yang sepatutnya dengan keadaan yang paling selesa untuk sama-sama kita membincangkan tentang tajuk yang akan dibentangkan oleh saya dan juga rakan-rakan sebentar nanti. Bagi memudahkan sesi taklimat, ingin saya tegaskan terdapat 4 peraturan asas yang saya pohon tuan-tuan dan puan-puan untuk ikuti. Yang pertama, sila pastikan telefon bimbit anda diubah kepada tetapan senyap sepanjang taklimat ini berlangsung. Yang kedua, sebaiknya sediakan buku nota atau peranti elektronik yang bersesuaian sebagai medium catatan. Yang ketiga, melakukan silang rujuk dengan buku-buku atau panduan yang berkaitan dengan premis anda, sebab semestinya setiap premis mempunyai rujukan yang berbeza-beza. Yang keempat ataupun yang terakhir bagi peraturan asas ialah menghantar sebarang persoalan berkaitan taklimat ke email bomba sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun masalah. Saya harap tuan-tuan dapat mengikuti 4 peraturan asas sebagaimana yang telah digariskan. Bagi meneruskan taklimat kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada anda selaku penceramah. Nama saya Ahmad Naufal bin Abdullah, berusia 39 tahun. Saya berasal daripada negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Telah berkhidmat dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selama 11 tahun dan 4 tahun sebagai Ketua Balai. Pengkhususan saya dalam jabatan adalah Hazmat dan CBRNI serta MSISO 9001-2015. Antara kejayaan-kejayaan yang telah diperolehi sepanjang bertugas sebagai Ketua Balai ialah pada tahun 2018 telah memperolehi kemenangan sebagai Balai Cemerlang Malaysia. Pada tahun 2019, Johan KIK Hybrid peringkat kebangsaan. Pada tahun 2020, Johan KIK Primer peringkat kebangsaan. Dan juga pada tahun 2020, sebagai Balai Penarafan 5 Bintang. Tuan-tuan boleh memanggil saya sebagai Pak ataupun Apat. Seterusnya dipersilakan kepada fasilitator kita untuk memperkenalkan diri. Untuk makluman, bersama-sama saya pada hari ini terdapat 2 orang fasilitator yang akan membantu dan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PBK 2 Azizah bin Yusuf dari Balai Bomba dan Penyelamat Alustar Kedah. Berusia 53 tahun, berasal dari negeri Lapang Pali dan negeri Kedah Darul Aman. Telah berkhidmat selama 30 tahun dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pengkhususan dalam bidang KIK dan inovasi serta terlibat secara langsung dalam pengurusan aset balai. Antara kejayaan-kejayaan yang telah saya peroleh adalah seperti Johan Inovasi pada tahun 2016, Johan KIK Hybrid pada tahun 2019, Johan KIK Prima pada tahun 2020, serta penerapan 5 bintang untuk Balai Cemerlang pada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PB Muhammad Khairul Huzaini bin Abu Uthman daripada Balai Bomba dan Penyelamat Alustar Negeri Kedah. Saya berusia 26 tahun dan berasal daripada Perak Darul Rizwan. Telah berkhidmat dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat selama 2 tahun. Pengkhususan saya adalah di dalam videografi dan animasi, serta saya terlibat secara langsung dalam bilik kawalan. Kejayaan-kejayaan yang telah saya perolehi adalah Johan KIK Hybrid 2019, Johan KIK Primer 2020, penarafan 5 bintang Balai Cemerlang 2020. Baik, sekarang kita akan membentangkan tentang topik-topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, kita akan membincangkan tentang pengenalan dan juga objektif taklimat pada hari ini. Yang kedua, kita akan membincangkan tentang
plakat dan labeling ataupun simbol. Yang ketiga, kita akan membincangkan tentang 9 kelas bahan berbahaya secara umum. Yang keempat, kita akan membincangkan tentang 9 kelas bahan berbahaya secara terperinci. Yang kelima, kita akan membincangkan tentang tindakan ketika kecemasan. Yang keenam, membincangkan tentang pakaian pelindungan peribadi PPE secara asas. Dan yang terakhir ialah melibatkan kesimpulan ataupun secara keseluruhan kontens pada taklimat yang kami akan sampaikan ini. Baik, merujuk kepada objektif yang kita akan dapat dalam sesi taklimat pada hari ini. Kita akan membincangkan tentang apakah itu 9 kelas bahan berbahaya ataupun keberbahayaan, di mana kita akan mengenali apa sebenarnya 9 kelas bahan berbahaya yang dimaksudkan tersebut. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana untuk kita mengenal pastinya. Kita akan membincangkan tentang simbol atau tanda sesuatu kelas bahan berbahaya yang akan kita terangkan secara terperinci nanti. Seterusnya, kita akan bincangkan apakah ciri-ciri bahan tersebut. Kita akan menguraikan tentang sifat sesuatu bahan tersebut daripada pelbagai sudut dan juga pelbagai aspek. Selain daripada itu, kita akan membincangkan tentang apakah tindakan sekiranya berlaku kecemasan. Ia melibatkan perbincangan tentang tindakan yang terbaik sewaktu berlakunya kes kecemasan melibatkan bahan-bahan berbahaya. Dan yang terakhir, objektif yang akan kita perolehi adalah apakah perlindungan yang paling sesuai untuk kita gunakan, khususnya untuk perlindungan peribadi, di mana kita akan menilai pakaian perlindungan yang terbaik sewaktu mengendalikan bahan-bahan bahaya tersebut ketika berlakunya kecemasan. Jadi, let's go and move on kepada pengenalan. Pengenalan kepada bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah barang dengan sifat berbahaya yang jika tidak dikendalikan dengan betul, menimbulkan potensi bahaya untuk kesihatan dan keselamatan manusia, infrastruktur atau alat pengangkutnya. Alat pengangkutnya ini terdiri daripada kenderaan yang digunakan untuk membawa bahan-bahan bahaya tersebut. Jadi, kita akan terus kepada topik utama membincangkan tentang 9 kelas bahan berbahaya secara umum. Kelas yang pertama ialah terdiri daripada eksplosif ataupun bahan letupan. Kelas kedua terdiri daripada gases ataupun gas-gas. Kelas ketiga, flammable liquid ataupun cecair mudah terbakar. Kelas keempat, flammable solid, iaitu pepejal mudah terbakar. Kelas kelima, oxidizing agent ataupun agen pengoksidaan. Kelas keenam, poisonous substance atau toksik, iaitu bahan-bahan beracun ataupun toksik. Kelas ketujuh terdiri daripada radioactive substance ataupun bahan-bahan radioaktif. Kelas ke-8 ialah korosif ataupun bahan-bahan yang menghakis. Kelas ke-9 ialah miscellaneous goods, iaitu bahan-bahan selain daripada kelas pertama hingga kelas ke-8. Agak sukar kan untuk mengingati 9 kelas bahan berbahaya ini? Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada kaedah yang mudah supaya kita dapat mengingati 9 kelas bahan berbahaya ini, iaitu every good firefighter of pension receive cash monthly. Saya ulang, every good firefighter of pension receive cash monthly. E untuk explosive, G untuk gases, F untuk flammable liquid, F untuk flammable solid, O untuk oxidizing agent, P untuk pension ataupun poisonous, R untuk radioaktif, C untuk corrosive, M untuk miscellaneous. Diharapkan dengan kaedah ini kita dapat lebih mudah untuk mengingati 9 kelas bahan berbahaya tersebut. Kini saat-saat yang ditunggu telah tiba, di mana kita akan membincangkan secara khusus ataupun spesifik tentang
9 kelas bahan berbahaya tersebut. Kita mulakan dengan kelas yang pertama, iaitu letupan. Sebagai makluman, simbol ataupun plekat bahan letupan ataupun kelas pertama ini adalah seperti berikut. Jadi, sebelum bermulanya kelas, marilah sama-sama kita tengok sedikit footage ringkas berkaitan dengan bahan letupan ini. Ya Allah. Bagi kelas pertama, iaitu bahan letupan, terdapat 6 subkelas di dalamnya, di mana terdapat kelas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6. Sub-sub kelas ini akan tertera pada plekat ataupun simbol yang dilekatkan pada sesuatu bahan. Sebagai makluman, kelas 1.1 adalah menyifatkan suatu bahan letupan yang mempunyai bahaya letupan secara besar-besaran. Manakala kelas 1.2 pula ialah menerangkan tentang sesuatu bahan tersebut mempunyai bahaya unjuran tetapi bukanlah bahaya letupan besar. Bagi subkelas 1.3 yang melibatkan bahan letupan yang mempunyai bahaya kebakaran dan bahaya letupan kecil atau bahaya unjuran yang kecil atau kedua-duanya. Bagi subkelas 1.4 yang melibatkan bahan letupan yang tidak menimbulkan bahaya yang ketara. Bagi subkelas 1.5 ialah melibatkan bahan letupan yang sangat tidak sensitif dengan bahaya letupan besar-besaran. Dan subkelas yang terakhir ialah 1.6 ialah bahan yang sangat tidak sensitif dan tidak mempunyai bahaya letupan secara besar-besaran. Bermaksud, subkelas 1.1 memiliki sifat bahaya yang sangat-sangat tinggi, manakala subkelas 1.6 adalah memiliki sifat bahaya yang paling rendah. Jadi, tak kiralah apa subkelas sekalipun, perlulah sama-sama kita berhati-hati dan memainkan peranan yang sepatutnya. Untuk beberapa contoh, saya rasa lebih baik kalau Encik Azizan terangkan kepada kita apakah contoh-contoh yang boleh disenaraikan dalam kelas pertama ini. Berikut adalah contoh-contoh bahan yang terdapat dalam kelas 1, letupan. Antara bahan-bahan tersebut adalah seperti peluru, bunga api, peledak letupan, kabel peledak, pengemungan beg udara, roket, komposisi TNT dan lain-lain lagi. Terima kasih kepada Encik Azizan atas penjelasan contoh-contoh tadi. Sekarang kita beralih kepada tindakan kecemasan yang sepatutnya kita laksanakan. Ingat, sekiranya melibatkan letupan, evacuate ataupun sila selamatkan diri anda di tempat yang selamat. Dalam terma lain ialah pengungsian. Jadi kita teruskan sebagai tindakan kecemasan yang pertama. Apakah yang perlu kita laksanakan? Pertama, hubungi talian kecemasan atau nombor telefon di MSDS terlebih dahulu. Apakah itu MSDS? MSDS adalah Material Safety Data Sheet. Ada juga pihak yang memanggilnya sebagai CSDS, iaitu Chemical Safety Data Sheet. Sekiranya tiada jawapan daripada pihak yang bertanggungjawab, sila rujuk nombor telefon yang sesuai yang tertera di bekas penyimpanan sesuatu bahan tersebut. Langkah kedua ialah sebagai langkah pencegahan segera, asingkan kawasan ke semua arah sekurang-kurangnya 100 meter ataupun 330 kaki. Langkah yang ketiga
jauhkan semua orang ataupun kaki tangan yang tidak dibenarkan berada di kawasan tersebut. Langkah yang keempat, berada di kawasan yang menentang arah angin, tempat tinggi ataupun di kawasan hulu sesuatu bahagian. Dan yang terakhir sekali ialah ventilasikan ruang tertutup sekiranya ada sebelum kita memasuki ruang tersebut. Seterusnya, kita akan beralih kepada kelas yang kedua, iaitu gas. Plakat ataupun simbol pada kelas kedua adalah seperti berikut. Sebelum menyambung perbincangan kita, jom sama-sama kita saksikan footage ringkas berkaitan kelas kedua ini. Lying on the street. The plant is owned by a South Korean firm, LG Chem. It's released a statement saying the leak is under control. I'm at Route 51, just north of Burnaby. Private plant, polymer plant, LG polymer plant in Visakhapatnam that's killed at least 8 people and affected 20 of them critically who are currently being treated at various different hospitals. 170 people right now being treated at hospitals around Visakhapatnam. Bagi kelas kedua, kelas ini juga dibahagikan kepada beberapa bahagian. Walau bagaimanapun, hanya 3 subkelas yang digunakan untuk membahagikan kelas kedua ini. Iaitu salah satu kesalahan yang biasa paling dilakukan oleh orang ramai ketika mempertimbangkan kelas ini ialah merangkumi semua gas yang mudah terbakar. Ini tidak benar. Kelas ini juga merangkumi gas tidak mudah terbakar dan gas yang dianggap toksik ataupun racun. Iaitu gas yang mudah terbakar, gas tidak mudah terbakar dan tidak beracun, dan juga gas yang beracun. Mungkin Cik Azizan boleh terangkan kepada rakan-rakan kita tentang contoh-contoh yang melibatkan kelas kedua ini. Kelas kedua iaitu gas. Contoh-contoh bahan yang terdapat dalam kelas kedua adalah aerosol, udara termampat, peranti berkuasa gas, hidrokarbon, alat pemadam api, gas pendingin, pemetik api, karbon dioksida, sebatian helium, sebatian hidrogen, sebatian oksigen. Contoh-contoh lain adalah seperti gas nitrogen, gas asli, gas minyak, gas petroleum, butana, propana, etana dan metana. Sebagai makluman, dalam industri harian kita kini terdapat pelbagai jenis tong silinder yang digunakan untuk industri. Dan sebagai contoh, saya sertakan di sini untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ia melibatkan ataupun terdapat di premis tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama-samalah kita mengambil perhatian yang khusus dan memastikan keselamatan peralatan yang kita gunakan. Sekarang kita akan membincangkan tentang tindakan kecemasan yang melibatkan bahaya kelas kedua ini. Pertama, seperti biasa jangan lupa hubungi talian kecemasan atau nombor telefon yang tertera di MSDS. Sekiranya tiada, sila rujuk kepada label yang terdapat pada bahan-bahan tersebut. Yang kedua, sebagai langkah pencegahan segera, asingkan kawasan ke semua arah sekurang-kurangnya 100 meter ataupun 330 kaki. Yang ketiga, jauhkan kaki tangan anda yang tidak berkaitan ataupun tidak dibenarkan di suatu kawasan itu. Yang keempat, perlu berada di kawasan menentang arah angin, tempat tinggi ataupun hulu sesuatu kawasan. Dan yang terakhir sekali, ingat, banyak gas lebih berat daripada udara ataupun more gas is heavier than air dan akan menyebar di permukaan tanah dan berkumpul di kawasan yang lebih rendah atau terkurung seperti pembentung, ruang bawah tanah dan juga tangki. Selesailah kelas kedua sebentar tadi. Sekarang kita akan membincangkan tentang kelas ketiga, iaitu cecair mudah bakar. Plakat dan labeling untuk cecair mudah bakar adalah seperti berikut. Sebelum meneruskan, jom sama-sama kita saksikan footage ringkas berkaitan
bahaya kelas ketiga iaitu cecair mudah bakar. I can make a little puddle of it. I can light the little puddle on fire. And it's going to burn kind of slowly and steadily, right? Because again, the alcohol vapors, as the alcohol evaporates, it's going up into the air. So we can light them both together. Just see if you can tell which is the 70 and which is the 91. 91 is one It that's burns going way faster. faster. Kelas ketiga, cecair mudah bakar. Kelas ini tidak dibahagikan kepada sub-sub kelas yang lain. Kelas ini merangkumi semua cecair yang menimbulkan ancaman untuk menjadi kebakaran. Ini merangkumi cecair seperti petrol, diesel, minyak tanah dan banyak lagi. Tuan-tuan boleh saksikan plakat dan simbol sebagaimana yang tertera di layar untuk menjadi rujukan kepada tuan-tuan. Kerana terdapat pelbagai simbol-simbol yang digunakan di seluruh negara. Cik Azizan, mungkin boleh kongsikan kepada kita tentang beberapa contoh-contoh untuk kategori kelas ketiga ini? Contoh bahan bagi kelas 3 adalah seperti berikut: diesel, formic acid, alkohol, acetylene oxide, methyl chloride, pentane, gasoline, benzin, isopropyl dan lain-lain lagi. Bagi tindakan kecemasan untuk kelas ketiga, pertama, elakkan daripada elemen panas. Yang kedua, berhati-hati dengan suhu. Yang ketiga, ejen kering, serbuk kering adalah pilihan terbaik untuk memadam sekiranya berlaku kebakaran kecil. Yang keempat, sekiranya berlaku tumpahan kecil, bersihkan dengan penyodok bersih ke dalam bekas kering dan tutup dengan longgar. Sekarang kita beralih kepada kelas keempat iaitu pepejal mudah terbakar. Plakat, simbol dan labeling adalah seperti berikut. Sebelum meneruskan, jom sama-sama kita saksikan footage ringkas berkaitan dengan kelas keempat iaitu pepejal mudah terbakar. What are its properties? It burns very quickly. Kelas keempat ini nampaknya merangkumi beberapa bidang mengikut ketetapan. Namun, perlu diingat, semua bahaya yang terdapat pada bahan-bahan ini biasanya merujuk pada satu perkara, iaitu mudah terbakar. Terdapat 3 subkelas utama dalam kelas keempat ini, iaitu 4.1, pepejal mudah terbakar, bahan reaktif diri dan bahan letupan kuat. Subkelas 4.2 yang melibatkan bahan-bahan yang boleh menyebabkan pembakaran secara spontan. Dan subkelas yang ketiga iaitu 4.3 ialah bahan yang bersentuhan dengan air, mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Perlu diingat di sini, bukan semua bahan yang terdapat di dunia ini boleh dipadamkan menggunakan air. Sebaliknya, terdapat juga bahan yang apabila terkena air boleh mencetuskan kebakaran. Sebagai contoh, kita boleh merujuk kepada jadual berkala unsur ataupun periodic table untuk mengenal pasti bahan-bahan yang ada potensi sekiranya terkena air boleh menyebabkan kebakaran. Mungkin Cik Azizan boleh terangkan kepada kita apakah contoh-contoh bahan yang berkaitan dengan kelas keempat ini. Contoh bahan-bahan bagi kelas keempat adalah seperti berikut: sulfur, magnesium, fosforus, kalsium karbide yang berbahaya apabila terkena air, dan selulite yang menyebabkan kebakaran spontan. Sekarang kita akan membincangkan tentang tindakan kecemasan yang perlu dilaksanakan melibatkan bahaya kelas keempat ini. Yang pertama, elakkan dari sebarang elemen panas atau sumber percucuhan atau air. Sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, ada juga yang boleh terbakar sekiranya terkena air. Yang kedua, berhati-hatilah dengan suhu.
Yang ketiga, ejen kering, serbuk kering atau kita kenali sebagai dry powder adalah merupakan pilihan yang terbaik untuk memadam sekiranya berlaku kebakaran kecil. Yang keempat, sekiranya terdapat tumpahan kecil, sila bersihkan dengan penyodok bersih ke dalam bekas kering dan tutup dengan longgar. Kita telah pun selesai untuk kelas keempat. Sekarang kita akan berpindah dan membincangkan tentang topik yang kelima, iaitu bahaya kelas kelima, bahan teroksida. Plakat, labeling dan simbol untuk kelas ini adalah seperti berikut. Sebelum meneruskan perbincangan, jom sama-sama kita saksikan footage ringkas berkaitan dengan kelas kelima ini. Kelas kelima ini dibahagikan kepada dua subkelas, yaitu kelas ini umumnya disertakan dengan gambar O terbakar. Kalau tuan-tuan dapati pada plakat, labeling ataupun simbol, tuan-tuan boleh mudah melihat dengan jelas terdapat simbol huruf O dan juga api di atasnya. Bahan ini disubkelaskan kepada 5.1 iaitu bahan pengoksidaan dan juga 5.2 melibatkan peroksida organik. Suka saya ingatkan di sini, walaupun ia dikategorikan sebagai kelas kelima, namun seringkali terdapat juga kelas-kelas lain di dalam suatu bahan tersebut. Sebagai contoh, bahan tersebut juga mudah terbakar, boleh juga berlaku letupan, bertoksik dan juga menghakis. So, tidak semestinya suatu bahan itu terikat kepada suatu kelas utama sahaja. Jadi, untuk memberikan contoh-contoh terbaik tentang kelas kelima ini, mungkin Cik Azizan boleh sama-sama kongsi dengan kita apakah bahan-bahan yang boleh dibincangkan di dalam kelas kelima ini. Contoh bahan-bahan kelas kelima adalah seperti berikut: aluminium nitrat, kalsium hipoklorit, sodium klorid, dan hidrogen peroksida. Untuk tindakan kecemasan bagi bahan-bahan berbahaya kelas kelima ini, jom saya huraikan secara ringkas satu persatu. Sekiranya melibatkan kulit, sila tanggalkan pakaian yang tercemar dan segera bilas kulit yang terkena dengan jumlah air yang banyak selama 15 minit atau sehingga rasa sakit dapat dihilangkan. Dapatkan rawatan perubatan jika kulit terasa sakit serta mengalami perubahan. Sekiranya melibatkan mata, gunakan air ataupun cuci mata untuk membilas mata sekurang-kurangnya selama 15 minit. Sesekali mengangkat kelopak mata atas dan bawah dan memutarkan bola mata. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya kita fikirkan mengalami risiko yang lebih. Seterusnya, sekiranya melibatkan pernafasan, segera pindahkan ke kawasan udara yang lebih segar dan dapatkan rawatan perubatan. Dan yang terakhir, sekiranya tertelan, pastikan bilas mulut dengan air. Dapatkan rawatan perubatan yang sepatutnya. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tentang kelas keberbahayaan yang kelima sebentar tadi. Sekarang kita berganjak ke kelas ke-6, iaitu racun ataupun toksin. Berikut adalah merupakan plakat ataupun labeling untuk kelas-kelas ke-6 ini. Sebelum meneruskan kelas dan juga perbincangan, jom sama-sama kita saksikan footage ringkas berkaitan kelas ke-6 ini. Ethylene glycol. If ingested, ethylene glycol will kill you slowly and painfully over the course of several days by systematically shutting down your internal organs. But on the bright side, it reportedly has a sweet taste. Commonly used in antifreeze, when this chemical is ingested, it reacts inside your body, eventually forming oxalic acid, which is really bad news.
Strychnine. Originally used as a pesticide, strychnine turned out to be pretty effective at killing human beings as well. If you inhale, swallow, or even get some in your eyes, it can cause agonizing muscular convulsions and asphyxiation. It targets the spinal cord, which is the big hub for nerve communication, and overrides the cells responsible for muscle control. Kelas ke-6 ini melibatkan bahan beracun ataupun toksin. Bahan beracun adalah bahan yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius atau membahayakan kesihatan manusia jika tertelan, disedut dan terkena kulit. Bahan berjangkit adalah bahan yang diketahui atau boleh dipercayai mengandungi patogen. Peraturan bahan berbahaya menentukan patogen sebagai mikroorganisme seperti bakteria, virus, parasit dan kulat atau ejen lain yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia serta haiwan. Subkelas dalam bahan kelas ke-6 ini adalah 6.1 iaitu bahan beracun dan 6.2 iaitu bahan berjangkit. Sebagai contoh, mungkin Cikgu Khairul boleh uraikan dan memberikan kepada kita beberapa contoh yang melibatkan kelas ke-6 ini. Contoh bahan-bahan bagi kelas ke-6 adalah seperti berikut. Sisa perubatan, sampah klinikal, kultur, spesimen perubatan, pewarna, racun perosak, sianida, sebatian barium, sebatian plumbum, sebatan merkuri, sebatan nikotin, dan lain-lain. Tindakan kecemasan bagi kelas ke-6 ini adalah yang pertama, kekalkan pada posisi melawan arah angin. Yang kedua, jauhkan dari kawasan yang rendah. Banyak gas yang berbahaya lebih berat daripada udara. Yang ketiga, ventilasi ruang tertutup sebelum masuk. Yang keempat dan merupakan yang terakhir adalah sekiranya melibatkan kebakaran, gunakan debu kering atau CO2 untuk kebakaran kecil dan semburan air atau wasap bagi kebakaran yang besar. Apapun sebagai langkah kecemasan, pastikan kita melaksanakan pengungsian. Sekarang kita akan beralih ke kelas yang ke-7, iaitu bahan radioaktif. Plakat dan labeling adalah seperti berikut. Sebelum meneruskan perbincangan, jom kita sama-sama saksikan footage ringkas berkaitan kelas ke-7 ini. While everyone knows about Hiroshima and Nagasaki, few are aware that an additional 2,000 atomic bombs were detonated. Peraturan bahan berbahaya mentakrifkan bahan radioaktif sebagai bahan yang mengandungi radionukleida di mana kepekatan aktiviti dan jumlah aktiviti melebihi nilai tertentu yang telah ditentukan. Radionukleida adalah atom dengan nukleus yang tidak stabil dan akibatnya mengalami kerosakan radioaktif. Tidak ada subbahagian lain dalam kelas ke-7 ini. Sebagai makluman, bahan-bahan radioaktif ini terdiri daripada alfa, beta, X-ray, gamma dan neutron. Walau bagaimanapun, bahan-bahan ini tidak mempunyai sifat yang sama. Sebagai contoh, untuk menghalang bahan melibatkan alfa hanya memerlukan sehelai kertas. Untuk bahan radioaktif bersifat beta hanya memerlukan pelit nipis ataupun kayu. Bagi X-ray pula perlulah terdapat plumbum ataupun metal plate yang agak tebal. Dan bagi neutron memerlukan air sebagai pelindungnya. Boleh kita bincangkan selepas ini adalah berkaitan dengan beberapa bahan yang melibatkan kelas ke-7 ini. Jadi saya memohon Cikgu Khairul untuk menerangkan contoh-contoh bahan yang berkaitan. Contoh bahan daripada kelas ke-7 ini adalah radon, iaitu terdiri daripada alfa, strontium, beta, cobalt 60, gamma, cesium 137.
terdiri daripada beta dan gamma. Oleh kerana radiasi tidak dapat dilihat, dibau, dirasa atau dirasakan, orang di lokasi kejadian tidak akan mengetahui sama ada bahan radioaktif terlibat. Anda boleh mengambil langkah-langkah berikut sebagai tindakan kecemasan, iaitu pertama, keluar dari kawasan berhampiran dengan cepat. Masuk ke dalam bangunan selamat terdekat atau ke kawasan yang diarahkan oleh pihak berkuasa. Yang kedua, tanggalkan lapisan luar pakaian anda. Sekiranya bahan radioaktif ada pada pakaian anda, jauhkannya dari anda dan mengurangkan pencemaran luaran dan mengurangkan risiko pencemaran dalaman. Ini juga akan mengurangkan jangka masa anda terdedah kepada radiasi. Yang ketiga, jika boleh, letakkan pakaian di dalam beg plastik atau biarkan di tempat yang sesuai seperti sudut bilik dan sebagainya. Jauhkan orang dari situ untuk mengurangkan pendedahan mereka terhadap radiasi. Pastikan luka dan lecet ditutup semasa mengendalikan barang yang tercemar untuk mengelakkan bahan radioaktif di dalamnya. Yang keempat, basuh semua bahagian badan yang terdedah dengan menggunakan banyak sabun dan air suam untuk menghilangkan pencemaran. Proses ini dinamakan dekontaminasi. Cuba elakkan penyebaran pencemaran ke bahagian badan yang mungkin tidak tercemar seperti kawasan yang berpakaian. Yang terakhir, setelah pihak berkuasa menentukan bahawa pencemaran dalaman mungkin berlaku, anda mungkin boleh mengambil ubat untuk mengurangkan bahan radioaktif di dalam badan anda berdasarkan khidmat nasihat daripada pakar kesihatan. Kini sampai pula ke kelas yang ke-8. Berikut adalah merupakan simbol ataupun plekat untuk bahan kelas ke-8 iaitu menghakis. Sebelum meneruskan perbincangan, jom sama-sama kita saksikan footage ringkas berkaitan dengan bahan menghakis. Here is sodium aluminate. What's being generated over there in the acid can, oh my word, is aluminium chloride and water. We expected reaction with both, yeah. I hadn't anticipated to be quite so vigorous. I hadn't expected it to be quite so, wow. That is brilliant. So this is obviously a very vigorous, hot reaction. You've got a lot of fumes being given off, which is a good job why we did it in the fume cupboard. You can see all that smoke being drawn up into the extraction fan. I honestly thought the acid would have done more damage. Kelas ke-8 adalah bahan yang dengan tindakan kimia merosakkan atau menghancurkan bahan lain. Tidak ada subbahagian ataupun kelas dalam kelas ke-8 ini. Penghakisan menyebabkan kerosakan teruk apabila bersentuhan dengan tisu hidup atau medium lain sekiranya berlaku kebocoran. Ia merosakkan atau memusnahkan bahan di sekitarnya. Sifat sesuatu bahan bagi kelas ke-8 boleh ditentukan berdasarkan kepada skala pH-nya sama ada ia bersifat asid, alkali ataupun neutral. Sifat asid semakin tinggi nilai pH-nya, maka semakin kurang tahap keasidannya. Sifat alkali pula semakin tinggi nilai pH-nya, maka semakin tinggi tahap kealkaliannya. Mungkin kita boleh minta Cik Khairul Huzaini untuk memberikan contoh-contoh bahan yang berkaitan dengan kelas ke-8 ini. Contoh bahan-bahan bagi kelas ke-8 adalah seperti berikut: larutan asid, cecair bateri, bateri sel bahan bakar, pewarna, cas pemadam api, formaldehyde, flux, cat, sulfite, chloride, bromine, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, hidrogen, dan fluorida. Bagi tindakan kecemasan pula, sekiranya melibatkan kulit, sila tanggalkan pakaian yang tercemar dan segera bilas kulit yang terkena dengan jumlah air yang banyak selama 15 minit atau sehingga rasa sakit dapat dihilangkan. Dapatkan rawatan perubatan jika kulit terasa sakit atau mengalami perubahan. Sekiranya terkena pada mata, gunakan air atau pencuci mata untuk membilas mata sekurang-kurangnya selama 15 minit. Sesekali mengangkat kelopak mata atas dan bawah dan memutarkan bola mata. Dapatkan rawatan perubatan selanjutnya. Dan sekiranya melibatkan pernafasan, segera pindahkan ke kawasan udara yang segar
dan dapatkan rawatan perubatan. Dan yang terakhir sekali, sekiranya tertelan, bilas mulut dengan air dan seterusnya mendapatkan rawatan perubatan daripada pihak yang bertanggungjawab. Kita telah selesaikan membincangkan 8 kelas yang sebelumnya dan kini telah tiba kepada kelas yang terakhir, iaitu kelas yang ke-9, melibatkan pelbagai dan juga lain-lain. Bersama ini ialah simbol dan juga plakat untuk kategori kelas ke-9 ini. Dan sebelum meneruskan taklimat, jom sama-sama kita tengok terlebih dahulu footage ringkas berkaitan dengan kelas ke-9 ini. Widely used in a range of home building materials. It is a naturally occurring fibrous silicon mineral that, if disturbed, can become a health risk by the release of dangerous fine particles of dust. Dry ice is frozen solid carbon dioxide. As it dissipates, it gives off carbon dioxide gas, which is an asphyxiant and may cause death in a confined space. Skin contact kills the cells, resulting in a dry ice burn, and this only takes a few seconds. Kelas ke-9 ini agak unik. Barangan berbahaya yang lain adalah bahan dan barang yang semasa pengangkutan membawa bahaya atau bahaya yang tidak dilindungi oleh kelas-kelas lain. Bermaksud yang tidak digariskan sepanjang kelas pertama hingga kelas ke-8. Ia juga tidak terhad kepada bahan yang berbahaya kepada alam sekitar, bahan yang diangkut pada suhu tinggi, organisme dan mikroorganisme yang diubah suai secara genetik. Mungkin kita boleh minta Cik Khairul Huzaini untuk menerangkan beberapa contoh di dalam kelas ke-9 ini. Contoh bagi bahan-bahan kelas ke-9 pula adalah seperti berikut. Ais kering, karbon dioksida pepejal, manik polimerik, baja amonium nitrat, bateri ion lithium, peralatan berkuasa bateri, enjin sen bahan bakar dan lain-lain. Bagi tindakan kecemasan untuk bahaya kelas ke-9 ini, yang pertama, hubungi talian kecemasan atau nombor telefon di MSDS atau CSDS terlebih dahulu. Sekiranya MSDS, CSDS tiada atau tidak ada jawapan, rujuk nombor telefon yang sesuai yang tertera di bekas penyimpanan. Yang kedua, sebagai langkah pencegahan segera, asingkan kawasan tumpahan atau kebocoran ke semua arah sekurang-kurangnya 50 meter atau 150 kaki untuk cecair dan sekurang-kurangnya 25 meter atau 75 kaki untuk pepejal. Yang ketiga, jauhkan kaki tangan ataupun orang awam yang tidak dibenarkan berada di kawasan tersebut. Yang keempat, berada di kawasan yang menentang arah angin, tempat tinggi atau hulu suatu kawasan. Dan yang terakhir sekali, pastikan ventilasi terlebih dahulu ruang tertutup sebelum kita memasuki permis tersebut. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan keberbahayaan, kelas-kelas keberbahayaan daripada yang pertama sehinggalah kelas yang ke-9. Kini kita akan membincangkan pula berkaitan dengan pakaian perlindungan peribadi ataupun yang biasa kita kenali sebagai PPE. Apa itu PPE? PPE ialah Personal Protective Equipment. Baik, sebagai perkara yang pertama, PPE adalah untuk melindungi tubuh pemakai dari kecederaan atau terdedah kepada bahaya. Yang kedua, berdasarkan hasil proses penilaian bahaya dan risiko, responden, iaitu anggota bomba ataupun tuan-tuan sendiri, akan memilih tahap PPE dan peralatan yang betul. Yang ketiga, keadaan PPE perlulah diperiksa setiap masa sama ada sebelum masuk atau keluar dari kawasan yang telah berisiko. Yang keempat, tahap PPE dapat berubah menjadi tingkat yang lebih rendah ketika lingkungan berubah menjadi bahaya lebih rendah berdasarkan hasil dari kajian makmal atau alat pengesan yang tersedia. Yang kelima, pemilihan dan penggunaan PPE harus dirujuk bersama-sama dengan garis panduan yang disediakan pembekal. Dan yang terakhir iaitu keenam, bersangka PPE adalah barisan pertahanan terakhir anda. Tiada satu bahan yang memberikan perlindungan maksimum terhadap semua bahan kimia. Bermaksud itulah pakaian yang kita perlu harapkan sekiranya kita memasuki sesuatu kawasan yang agak berisiko. Okey,
Jom kita perincikan berkaitan dengan pakaian perlindungan peribadi ini. Sesetengah pihak menggelarkan CPS, iaitu Chemical Protective Suit. Ada juga yang menggelarkan CPC, iaitu Chemical Protective Clothing. Tak kisahlah apa yang anda gunakan, asalkan matlamatnya adalah sama untuk melindungi diri kita. Saya mulakan dengan pakaian perlindungan peribadi yang terdapat dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang pertama ialah CPS Level A. Ia digunakan di kawasan persekitaran yang tidak diketahui dan tiada maklumat berkaitan dengan kejadian tersebut. Jadi, CPS Level A ini adalah sangat bersesuaian digunakan pada ketika itu. Seterusnya, kita juga memiliki CPS Level B, di mana kita menggunakan CPS ini adalah di kawasan persekitaran yang tidak diketahui juga dan terdapat maklumat sebagai rujukan. Yang ketiga ialah penggunaan CPS Level C. Digunakan di kawasan persekitaran yang memang diketahui dan terdapat maklumat sebagai rujukan. Yang keempat melibatkan CPS Level D. Ia digunakan di kawasan persekitaran yang diketahui dan juga terdapat maklumat sebagai rujukan. Dan yang terakhir sekali ialah CBRN Suit, digunakan di kawasan persekitaran yang melibatkan insiden-insiden chemical, biological, radiological dan nuklear dan terdapat maklumat sebagai rujukan. Alhamdulillah, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami semua isu dan perkara yang telah saya bentangkan dan saya kupaskan bermula daripada yang pertama hingga yang terakhir tadi. Kini telah tiba saat untuk saya rumuskan sebagai kesimpulan. Secara keseluruhannya, kita telah lengkap menguraikan secara asas konsep 9 kelas bahan berbahaya atau keberbahayaan. Ini dengan jayanya berdasarkan kepada simbol, plakat serta lain-lain informasi yang telah dikongsikan. Selain itu, kita juga telah berjaya membincangkan tentang tindakan kecemasan untuk 9 kelas bahan berbahaya tersebut. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah sangat subjektif, bergantung kepada barangan serta bahan yang terdapat di premis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang cuba pihak bomba sampaikan ialah kaedah terbaik ataupun best practice yang kita amalkan sekiranya berdepan dengan kecemasan melibatkan bahan-bahan berbahaya tersebut. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan dan keprihatinan tuan-tuan dalam bersama-sama berbincang dan menerima segala perkongsian yang telah kami berikan. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan ataupun isu yang berbangkit, pihak tuan-tuan bolehlah menghubungi kami berdasarkan alamat serta maklumat yang telah dikongsikan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.